Okey, anak-anak 5P, 5B dan 5S, kita akan meneruskan kita punya pembelajaran pada hari ini. Masih lagi bab 11, ada sikit lagi cikgu tak terang. Okey, kalau kita tengok kat sini, cikgu recall sikitlah. Kita dah belajar pasal pewarisan monohybrid, pewarisan dihybrid, and then kita dah belajar apa maksud gene, apa maksud allele kan, locus, homozygote, heterozygote. Okey, lepas tu kita belajar pewarisan kan. Contohnya macam mana cara nak menentukan jantina, jenis darah kita, apa lagi, thalassemia, jenis rhesus kita. And then kita nak tengok inilah penentuan jantina dia lah. Okey, itu semua adalah pewarisan. Tidak melibatkan langsung kromosom seks. So hari ini kita nak belajar ciri terangkai seks, ya. Ciri terangkai seks ataupun dalam bahasa Inggerisnya disebut sex-linked inheritance. Sex-linked inheritance, ya. Okey, kenapa nama dia sex-linked inheritance? Okey. Kita punya kromosom seks ada dua jenis kromosom yang ada. Satu X, satu Y. So, kita tengok X ni besarlah berbanding dengan Y. So, genes, maksud ni genes located on sex chromosome which control specific characteristic but are not involved in sex determination are known as sex-linked gene. Okay, so mana-mana contoh ada gene dekat sini, dia tak ada terlibat pun dengan penentuan jantina, tapi dia memainkan peranan untuk membuat satu karakteristik. Contohnya mungkin jenis mata ke ataupun kerosakan mata ke, itu tetap dipanggil sex-linked genes, ya. Okey, genes contohlah genes of color blindness, buta warna, dan juga hemophilia are located in the X chromosome. Okey, kenapa X chromosome? Sebab kita belajar hari itu Y hanya menentukan jantina sahaja. Boleh? Okey. Cikgu sengaja tak besarkan skrin Cikgu nak tunjuk bahasa Inggeris, bahasa Melayu Okey, kita tengok dekat sini. Alright. Okey. Cikgu ulang balik, kromosom Y lebih pendek daripada kromosom X. So, dia tak banyak allele macam kromosom X. So, bagi lelaki, mana-mana trait yang disebabkan oleh allele dominant atau allele resesif pada kromosom X sahaja yang akan ditunjukkan. So, kita akan tengok kat sini, penyakit yang berkaitan dengan ciri terangkai seks ini biasanya akan kena pada boy. Boy. Kenapa boy? Lelaki. Sebab lelaki hanya ada satu saja kromosom X. So tak nak ada je allele buta warna, dia memang kena. Sebab satu lagi tak boleh nak backup. Berlainan dengan perempuan Kalau perempuan kita tengok dia ada kedua-dua X kan. Ni dua-dua X, kromosom X. Okey. For example, satu contohnya buta warna B besar ni allele for buta warna lah. Tapi kat sini B kecil. Okey, sorry. B kecil ni allele buta warna contoh Tapi disebabkan oleh ada dominan di sini yang bukan buta warna, so perempuan itu hanya dipanggil pembawa sahaja. Ataupun dalam bahasa Inggeris kita kata carrier. Boleh Okey. So, satu contoh penyakit terangkai seks, sex-linked inheritance is color blindness ataupun buta warna. So, buta warna is a condition whereas one person cannot differentiate warna-warna tertentu, mostly warna merah dan hijau. Kalau awak macam tengok pembacaan, ada 3 jenis sebenarnya buta warna. Contohnya awi. Contoh orang yang kena buta warna ni Awi, Awal Asy'ari ataupun Mak Zubair nama dia. Itu semuanya buta warna. Cuma kita tak berapa perasan sebab kemungkinan ada orang tu dia tak boleh bezakan warna yang ni merah dengan hijau yang kita akan belajar ni kan. Ada orang tak boleh bezakan warna hitam dengan warna grey. So ada 3 lah. So cikgu pernah bawa pertandingan inovasi berkaitan dengan DUC code Macam mana cara kita nak ajarlah orang buta warna ni kenal warna So cikgu dapatlah harta intelek untuk buta warna itu. Okey, sebab kita kena sedar
Sekeliling kita ni, even dalam sekolah kita pun, contohnya kalau cikgu punya sekolah semesta dulu, ramai boleh dikatakan dalam 30 orang akan seorang dapat buta warna cuma mungkin dia tak sedar dia buta warna jenis apa Okey. So, buta warna berlaku disebabkan oleh allele resesif yang dibawa oleh kromosom X dan kebanyakan pengidap buta warna ialah lelaki. Sebabnya, dia ada satu saja kromosom X. Nak tak nak, dia memang kena hadap. Macam tu. Ni nombor berapa ni? Okay, 7, 4 So, biasanya kita akan tahu kita buta warna tak. Yang obviousnya bila kita nak buat lesson mandu lah. Okay. So, dalam kajian pewarisan trait, terangkan seks ni, sex inheritance, kromosom X dan Y sentiasa ditunjukkan semasa menulis genotype. Ingat balik genotype tadi yang kita tak nampak. Yang kita nampak dia buta warna. Tapi apa genotype dia? So, kita kena tulis X, Y. Kalau dia buta warna, contoh diwakili oleh B besar, kena buat dekat X ni, B besar. Sorry. Y perlu tak? Y tak perlu. Y hanya jantina sahaja. Okay, ni nombor 97. Lupa cuba tak perasan. 9 ke 8 kan? Okay. This one, ni contoh cara penulisan dia. Contohnya phenotype normal. Kita nampak dia normal je. So, kalau lelaki, okay, kat sini B besar allele dominant, B kecil allele recessive, B kecil berarti dia buta warna. Okay, so lelaki XBY tak ada masalah lah. Perempuan pun sama, XB besar, XB besar. Kalau lelaki memang tak ada istilah pembawa. Okay, carrier. Tak ada. No Perempuan XB besar, XB kecil. Okay, lelaki buta warna je, salah satu kena terus. XB kecil, Y besar. Yang perempuan kalau dua B kecil barulah dia buta warna. So cikgu jumpa agak jarang lah orang perempuan dapat buta warna. So kita belajar satu di sini. Okay, this one is induk lah. Okay, kita tengok phenotype dia. Ayahnya normal, ibunya pembawa. Okay, so the father normal and the mother is carrier. Even though kita tengok mother tu looks like normal lah, doesn't have any symptom of color blindness So genotype here is XB besar, Y besar. This one XB besar, XB kecil sebab dia pembawa. So after we doing our meiosis, we get the gamete here. So XB besar, Y, okay, and then XB kecil. And then when we do our fertilization, persenyawaan, we will get our genotype anak, offspring punya genotype. Okay, firstly, XB besar, XB besar, XB besar, XB kecil, XB besar Y, XB kecil Y. So phenotype dia, the first one is normal female lah. Yang ni normal female with pembawa macam tu. Yang ni lelaki, XY dulu, lelaki. Normal ke buta warna? Normal. XY, lelaki. Berapa buta warna ke normal? Buta warna sebab dia XB kecil So, nisbah phenotype dia satu lah. So, jangan heran lah nanti awak lelaki contoh awak normal. Tiba-tiba awak tengok pasangan awak pun normal. Tiba-tiba anak awak lahir. Yang sulung buta warna. Yang kedua pun buta warna juga. Yang ketiga, doktor kata yang sulung first tadi lelaki lah. Yang ketiga doktor kata isteri awak ni mengandung perempuan. So tak mungkinlah dia buta warna. Macam tu. Doktor pun dah tahu. Sebab apa? Sebabnya perempuan kalau lahir saja either dia normal ataupun pembawa. Tapi tetap kita tengok dia normal lah. Okay. So dalam buku kita ada ujian Ishihara test. So Ishihara is tokoh lah. Dia yang menjumpai ujian saringan penglihatan warna yang terkenal lah. Okay. Daripada Jepun, pakar ophthalmology. So cikgu sangat-sangatlah nak jumpa nanti during dalam 10 atau 20 tahun awak ni adalah seorang akan jadi ophthalmology punya pakar. Okay. So dia macam mana cara nak menyaring lah penglihatan warna hijau merah. Alright. So inilah hasil dia Okay. Okay, boleh buta warna Okay, for hemophilia juga. Apa dia hemophilia? Okay, hemophilia adalah di mana our blood cannot clot like normal lah. Because lacking of clotting factor Okay, ini sebenarnya penyakit
Kalau cikgu boleh tahu ni, mesti awak terkejut kan. Kenal tak Queen Elizabeth, William, Putera William, Putera Henry. So ini salah satu dia orang punya penyakit keturunan lah, darah sukar nak membeku. Hari ini luka, terkena pisau, kemungkinan dalam 5 hari macam tu baru elok. Kalau kita hari ni luka, besok dah baik. Sebab itulah dia golongan diraja ya. Kita ni marhain sajalah. Okey. So, hal ini mengakibatkan pendarahan berlebihan secara dalaman atau luaran. Sangat bahaya ya, especially bila kita dah bersalin ya, contoh perempuan yang bersalin ya. Kalau darah banyak sangat hilang, tak sempat nak membeku, kita akan jadi anemia. So, oksigen tak dapat diangkut dan kita boleh mati mengejut. Kenapa perempuan bersalin tu lebih senang untuk kena hemofilia? Sebabnya dia bersalin kan. So, banyak darah yang keluar. Okey. Hemofilia disebabkan kehadiran allele resesif pada kromosom X dan ini menyebabkan lelaki akan mengidap hemofilia. Sama juga minta maaf lelaki nak tak nak kena hadap. Okey, perempuan hanya mendapat hemofilia jika terdapat 2 allele resesif. Standard lah. Okey, awak pun dah faham yang tu. Okey, this one how normal pembawa hemofilia So cikgu tak perlu jelaskan kat sini, kita hanya tahu XH kecil untuk allele resesif. Okey. So, kita tengok terus our schematic diagram. When father, buku teks ni selalu terlupa untuk mengacukan ya. Okay, when fathers, okay, and mothers, okay, for the father is a normal male, and for mothers is a normal female, but is carrier. Okay, for genotype here, macam tadi lah. X, Y. Jangan ngada-ngada nak taruh allele dekat Y Y hanya menentukan jantina sahaja. Okey, gedebak-gedebak kita mengeluarkan gamit apa semua, dapat juga satu lah. Macam betul warna tadi. Okey, nanti cikgu akan bagi kerja, cikgu ubah sikit bapa dan ibu di sini ya. Okey. Alright. Okey, kebolehan menggulung lidah dan membentuk lekapan cuping tangan ya. Okey. Ini semua adalah pewarisan, tak ada kaitan dengan sex-linked inheritance tadi ya. Ada 2 sahaja penyakit yang berkaitan tadi ya. Okey. So, kebolehan menggulung lidah serta bentuk lekapan cuping telinga ini adalah ciri-ciri yang boleh diwarisi daripada ibu bapa mengikut hukum Mendel lah. Okey, kebolehan menggulung lidah dikatakan sebagai satu trait dominant. Boleh gulung lidah sebenarnya dominan berbanding this one recessive. Bentuk cuping telinga tidak melekat pula adalah dominan. Tidak melekat. Dia nak tengok senangnya. Tengok cakap kat adik awak. Okay, awak ni jenis lekap ke jenis tak melekap? Okay, yang ni tak melekap lah. Sebenarnya tak melekap ni dominan. Yang ni recessive ya. Okay, cikgu punya anak seorang melekap, seorang tak melekap. So tak ada masalah. Kebolehan menggulung lidah ni pula, cikgu rasa dua-dua tak boleh menggulung lidah. Tapi cikgu boleh gulung, pasangan cikgu pun boleh gulung lidah. Jadi kita tak tahu kita akan tengok genetik orang yang lahir nanti. Ataupun kita tengok ibu ayah kita tak boleh gulung lidah pun tapi kita boleh. Kemungkinan kita dapat genetik daripada nenek-nenek ataupun atuk kita lah. Mengikut hukum Mendel ya. Okay, this one is pedigree keluarga. Okay. Kita kena accept lah pedigree macam cikgu cakap tadi lah ya, walaupun kita ada ciri-ciri allele ni tadi tu, ini kita. Contoh ini kita Okey, kita tengok mungkinlah kat sini si atuk ni atuk ni ada ciri pelik sikit lah, tapi kita tak warisi pun. Ayah kita tak warisi, kita pun tak warisi, tapi kita tengok sepupu kita kena, yang ni pun kena, macam tu lah. So dia mengikut pedigree keluarga. So kita jangan rasa macam nenek moyang kita tu sentiasa bersama dengan kita sebenarnya. Okey. Okey, ini awak baca sendirilah pedigree keluarga. Alright. Okey, so ni cara nak baca lah sebab kita tak belajar further pun kita ambil genotype ya. Okey, generasi diberi simbol mengikut angka Roman. Kita ni generasi 1 ke, 2 ke, 3 ke. Kalau ikut Adam, kahwin dengan Hawa tu, tak tahulah kita ni generasi yang berapa ya, beriban-riban lah. Okey, ini ibu bapa kita. Okey, ini tanda kahwin ya, tanda berkahwin. Okey, ini adalah anak-anak. Okey, ini pun anak-anak. Nanti dia akan bagi kat sini. Dan awak kena buat sikit lah kat tepi ni. Ni lelaki normal. Biasanya 4 petak lelaki normal.
bulat perempuan normal. Kalau yang ada color-color ni adalah masalah dia. Macam tu. Kalau yang separuh ni pembawa. Yang ni anak-anak untuk generasi 3. Begitulah cara menulis dia. Okey, kalau bahasa Inggeris pun cikgu rasa tak banyak beza kot. Kita tengok Okey. Alright. Generation. This one is generation. Symbol for pedigree, marriage, children. Something sama je. Okay, so cikgu stop di sini ya.